Serumpung bak serai sesusung bak sirih, begitulah perumpamaan yang boleh digambarkan oleh Malaysia yang mengamalkan perpaduan, dinikmati masyarakat majmuk dalam negara yang aman dan makmur. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia perlu dijadikan peristiwa untuk memperbaharui semangat perpaduan dan kebersamaan. Kita maklum bahawa kepelbagaian yang kita ada di Malaysia ini mempunyai sejarah yang panjang dan unik. Perpaduan kaum di Malaysia mempunyai variasi kaum yang hidup dalam komuniti yang aman dan harmoni. Kepelbagaian kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India yang hidup bagai aur dengan tebing menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik di rantau ini. Peristiwa 13 Mei 1969 masih segar dalam ingatan setiap insan di Malaysia. Peristiwa berdarah yang melibatkan rusuhan kaum pada ketika itu perlu menjadikan iktibar bagi setiap generasi. Sesungguhnya, peristiwa 13 Mei 1969 yang mencatatkan titik hitam dalam sejarah perpaduan kaum di Malaysia wajar direnungi agar pisang tidak berbuah dua kali. Perpaduan kaum amat penting dipertahankan agar Malaysia dapat mengorak langkah menuju ke arah pembentukan negara bangsa dan menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2024. Justeru, langkah-langkah drastik perlu diimplementasikan dalam usaha memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Dalam mengharungi arus pemodenan dan cabaran globalisasi, sesuatu perlu dilakukan untuk memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Pendidikan merupakan satu wadah penting untuk merealisasikan hasrat murni ini. Secara analoginya, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami perubahan sejak zaman sebelum merdeka hinggalah kini. Pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan berteraskan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Ordinan Pelajaran 1957, Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1983 dan beberapa penyata serta akta-akta pendidikan yang lain telah membolehkan kaum berkomunikasi secara berkesan dengan menggunakan bahasa Melayu. Pengenalan satu sistem pendidikan bercorak kebangsaan yang merupakan wadah untuk mengeratkan hubungan antara kaum. Melalui sistem pendidikan yang sama, pelajar daripada pelbagai kaum akan belajar dan berinteraksi bersama-sama dan proses ini akan menggalakkan proses perpaduan kaum. Kementerian Pelajaran juga telah memperkenalkan sekolah wawasan yang menempatkan 3 aliran pendidikan, iaitu aliran kebangsaan, Cina dan India di satu kawasan yang sama. Interaksi antara ketiga-tiga aliran pendidikan ini akan memperkasakan hubungan antara kaum. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah kebangsaan turut membolehkan pelbagai kaum berinteraksi antara satu sama lain. Sesungguhnya sistem pendidikan kebangsaan menjadi pemangkin dan mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia. Kehidupan di Malaysia yang mempunyai pelbagai etnik dan agama dipengaruhi oleh gabungan budaya dan agama. Di Malaysia, terdapat 3 populasi utama, Melayu, Cina dan India, bersama-sama dengan pelbagai minoriti. Ini mencipta lanskap budaya yang pelbagai dengan tradisi, bahasa, makanan dan kepercayaan yang berbeza. Islam, Buddha dan Hindu ialah agama yang mendominasi Malaysia, yang banyak mempengaruhi budayanya. Di Malaysia, Islam adalah agama yang paling popular diikuti oleh Buddha dan Hindu. Agama ini mempunyai kesan yang besar terhadap ciri budaya Malaysia. Banyak aspek kehidupan sehari-hari menunjukkan perpaduan budaya dan agama, seperti festival, makanan, pakaian tradisional, seni dan budaya, dan arsitektur. Contoh, festival seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Natal dirayakan secara meluas di seluruh negara oleh komuniti agama dan etnik yang berbeza. Hidangan seperti nasi lemak, rendang, roti canai
dan dimsum disukai oleh orang dari semua etnik, menunjukkan perpaduan budaya. Dalam usaha untuk memperkuat perpaduan budaya dan agama di Malaysia, pendidikan multikulturalisme dan penghargaan terhadap keagamaan telah menjadi komponen penting. Sekolah memupuk pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan agama pelbagai etnik, dan kerajaan telah melancarkan program untuk menggalakkan perbincangan dan interaksi antara budaya dan agama. Perpaduan budaya dan agama terus memainkan peranan penting dalam membentuk identiti Malaysia yang unik dan kaya. Dalam konteks perpaduan Malaysia, isu ekonomi sering dikaitkan dengan pembahagian kekayaan yang adil, peluang ekonomi yang adil, dan pembangunan ekonomi yang mengambil kira semua kumpulan etnik dan masyarakat. Sejarah perpaduan ekonomi Malaysia adalah rumit, terutamanya kerana perbezaan ekonomi etnik. Penjajahan British mengubah ekonomi Malaysia dalam sejarahnya. Sumber asli seperti getah, biji timah dan susu getah adalah tumpuan ekonomi Malaysia semasa era penjajah. Malaysia terus berusaha untuk mengembangkan bidang lain dalam ekonomi selepas mendapat kemerdekaan, seperti pembuatan dan pelancongan. Walau bagaimanapun, ketidaksamaan dalam pemilikan ekonomi dan akses kepada peluang kewangan terus menjadi isu yang relevan. Beberapa masalah utama dalam hal ini termasuk ketaksamaan ekonomi. Di Malaysia, terdapat ketidakseimbangan dalam peluang ekonomi dan kekayaan antara kumpulan etnik. Walaupun terdapat usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan ini melalui program seperti Dasar Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera yang membantu etnik Bumiputera, terutamanya Melayu dan Peribumi Sabah dan Sarawak dalam ekonomi. Isu ini masih menjadi masalah. Pembasmian kemiskinan. Mengatasi kemiskinan masih mencabar dalam masyarakat Malaysia, terutamanya dalam kalangan golongan yang lemah seperti masyarakat luar bandar dan suku orang asli. Untuk memastikan semua rakyat Malaysia menikmati kemakmuran yang sama rata, program pembangunan ekonomi yang inklusif perlu diperkasakan. Perpaduan antara kaum Malaysia adalah satu proses yang berterusan. Walaupun negara ini mempunyai banyak kepelbagaian agama dan etnik, matlamat untuk mewujudkan identiti nasional yang bersatu terus diperjuangkan. Walaupun kerajaan dan masyarakat sivil telah melakukan banyak perkara untuk meningkatkan keharmonian antara kaum, masih terdapat masalah dan cabaran yang perlu ditangani. Perpaduan kaum adalah penting di Malaysia. Negara ini mempunyai banyak kekayaan budaya, bahasa, agama dan tradisi yang berbeza, dan memupuk perpaduan di tengah-tengah perbezaan adalah penting untuk mencapai kemajuan yang mampan. Malaysia boleh mengukuhkan hubungan sosial antara kaum dan mengukuhkan identiti nasionalnya dengan memahami, menghargai dan menghargai kepelbagaian ini. Pemahaman yang lebih baik tentang agama dan budaya setiap kumpulan etnik serta pendidikan multikulturalisme juga amat penting. Institusi pendidikan harus aktif menggalakkan perbincangan antara kaum dan meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian budaya. Oleh itu, integrasi antara agama di Malaysia adalah satu perjalanan yang berterusan. Malaysia boleh terus maju sebagai sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian, toleransi dan keharmonian kaum dengan komitmen padu dari semua pihak.